Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri. Untuk perkongsian kali ni saya nak kongsi tentang photobook pasal ada daripada rakan-rakan yang bertanya tentang macam mana cara nak dapatkan kualiti yang terbaik kalau kita nak buat photobook pasal dia sebelum ni ada tengok gambar-gambar saya share tentang photobook lah. So sebelum kita buat photobook ni, untuk buat photobook ni dia ada banyak company lah kan. Macam ni saya guna Blurb, nanti saya bagi share di ruangan komen lah. Blurb ni pangkalan di USA lah kan. Ada juga photobook yang saya buat di Malaysia, photobook.com Malaysia kan. Kualiti dia pun agak okey juga. Cuma yang bertanya tu macam mana cara nak dapatkan kualiti terbaik kalau buat photobook. Okey, kualiti terbaik tu datang daripada hasil gambar dari kamera kita tu lah. Maksudnya raw material itu macam mana kan. So dia yang lebih bertanya kepada apa setting kamera nak dapatkan tu kan. Mungkin dia beginner lah kan. So untuk dapatkan gambar yang terbaik, gambar tu sharp apa semua tu kan, so kena belajar basic fotografi lah. So kalau kita nak gambar contoh lah, kalau kita nak gambar kualiti yang terbaik untuk group foto macam ni, sebaik-baiknya pakai tripod lah. Pakai tripod, gunakan aperture yang kecil. Aperture yang kecil tu macam 8, 11, 16. Shutter speed pula pakai yang laju lah. Yang laju yang supaya tak shaking kan dalam 100, 200 kan. 100 ke atas lah tu bergantung jenis lens lah. Kalau kita pakai kit lens 24-120 ataupun 24-135 kan, yang jenis wide tu, tele tu, sebaik-baiknya pakai dalam 100 ataupun 200 ke atas lah shutter speed dia tu. Kalau kita pakai tripod pun kalau boleh letak lah dalam 100 ke apa kan. Dan apa ni, ISO, lagi satu ISO tu kena pakai ISO yang rendah. ISO yang rendah tu saya suggest antara 400 ke bawah lah. 800 pun okey lagi, tengok jenis kamera kan. Kalau kamera yang terbaru ni kebanyakannya high ISO dia bagus. Tapi kalau dia sebenarnya ISO ni lagi rendah, contohlah 400 ke bawah, 400, 200, 100 kan. Bila kita pakai ISO rendah, kalau mata kita peka lah kan, kalau kita biasa tengok di skrin komputer, lagi rendah ISO, warna dia lagi rich tau, lagi naik tau. Dia lebih vibrant. Itu kalau kita betul-betul detail, orang kata kalau mata kita tu boleh tengok beza lah kan. Kalau kita pakai ISO tinggi, contohlah kalau kita pakai ISO 1000 ke atas, 1000, 2000, 5000 kan, dia punya colour tu kurang punch tau, dia kurang vibrant, saturation dia kurang, pasal detail dia kurang kat situ. Benda ni kita kena tengok betul-betul lah file tu. Kalau kita pakai, memang ada beza lah. Kalau kita pakai ISO 100, 200 ataupun 400, dia punya colour tu lebih menarik tu. Dia lebih rich, detail dia tu lebih banyak kalau kita pakai ISO rendah. Sebab tu ada ISO 100, 200, 400 dan ISO 5000 semua kan. Kalau kita pakai lagi tinggi, ISO tinggi tu, dia lebih grainy lah kan. So colour dia kurang menyerlah sangat lah. So sebaik-baiknya kalau kita nak dapat the best quality, pakailah ISO yang rendah kalau boleh. Dan nak pakai ISO yang rendah ni pula memerlukan sumber cahaya yang kuat. Kalau sumber cahaya tu tak kuat, susahlah kita nak pakai ISO rendah. Contohlah kalau kita ambil gambar orang yang bergerak, kalau kita pakai ISO rendah, ISO 100 ke 200 ke 400 ke, pergerakan contohkan budak-budak atau anak-anak berlari kan, kita pakai shutter speed laju, gambar tu akan jadi gelap. So biasanya macam saya, kalau saya fotograf ambil gambar anak-anak saya ni, saya akan pilih tempat-tempat yang terang. Pasal saya suka guna ISO rendah, ISO 100, 200, 400 kan. Dan untuk photobook ni saya suka print besar-besar. Ada setengah orang satu page dia letak 4, 3 kan, macam montage kan. Itu pula taste masing-masing lah, tak ada salah betulnya kan. Kalau kita suka macam tu, ikutlah suka kan. Macam saya suka satu photobook ni, satu page ni besar-besar gambar dia, saya tak sekeping-sekeping. Dan senang untuk saya nak adjust lah, nak edit lah. Just saya tarik je, tak perlu nak fikir nak letak gambar atas ni apa, bawah ni apa. Saya just letak je. Satu page, satu gambar. Dan kebanyakannya, dan lagi satu untuk pastikan gambar dicetak bagus di photobook ni, pastikan file tu besar lah. Bila file tu besar, maksudnya dia detail dia banyak lah kan. Kadang-kadang kita ambil gambar WhatsApp pun, kita hantar print kan, pecah gambar tu. Ada setengah orang tengok gambar di handphone ataupun di Facebook, nampak macam cantik kan. Memanglah kita tengok di skrin telefon kan. Kadang-kadang ada setengah orang hantar gambar untuk print photobook, saiz tak tambah 1 MB pun, dalam 500 KB, 700 KB. Bagi yang tak tahu, kebanyakan gambar kalau di bawah 1 MB memang pecah lah, terutama kalau nak buat besar macam ni kan. Gambar tu memang pecah. Kalau kita tengok skrin komputer memang, ataupun skrin telefon yang kecil, memang nampak macam okey je, sharp kan. Kenapa bila print pecah? Memanglah file tu kecil.
kecil, tak sampai 1 megabyte kan, dalam 700, 500, memang pecah. So kebanyakan gambar-gambar dalam ni, satu file mungkin 3, 5 megabyte. Dia besar lah. Dan saya suka print gambar besar-besar untuk photobook ni. So puas lah saya tengok kan. Kalau anak saya kecil je, baik saya buat di apa ni, orang kata untuk saiz kecil untuk tengok kan, di smartphone je lah. Tapi untuk print besar-besar ni saya suka besar lah. Ada yang juga saya letak border putih kan, ada yang saya letak full. Itu ikutlah masing-masing lah, apa benda yang kita nak kan. Cuma apa yang saya nak bagi tahu tu, sebaik-baiknya dapatkan gambar setting di kamera tu pada resolution yang tinggi tau. Resolution yang tinggi tu macam saya beritahu tadi, guna ISO yang rendah, 100, 200, 400 lah. Okey. Lagi satu, untuk gambar sharp, pakai shutter yang laju. Terutamanya kalau kita pakai 50mm, kita gunakan aperture f2.8 ataupun 1.4 ataupun f4 kan. Shutter speed tu biar laju lah, 100 ke atas lah, 100 ke 200 ke, 1/100, 1/250, 1/500 kan, supaya dia gambar tu sharp walaupun kita pakai aperture besar. Ni kalau kita pakai aperture besar, kalau kita pakai aperture kecil, okey lah, sama juga aperture kecil pun shutter kena laju juga. Tapi kalau kita ambil group foto pakai aperture kecil, shutter pun aperture kecil untuk group foto lah kan, shutter pun laju. Dan yang penting tu macam saya beritahu tadi, ISO dia kena rendah, ISO 400, 200, 100. Lagi satu yang cahaya, sumber cahaya tu kena kuat tau. Tapi senang cerita berbalik kepada ni lah. Kalau kita nak hasil yang bagus lah, kita kena belajar basic fotografi. Kadang-kadang kita ambil gambar, kita pakai kamera auto exposure program mode kan. Kadang-kadang petang ke apa kan. Kalau petang ke kita pakai kadang-kadang auto, ataupun kita pakai auto ISO kan, ISO tu jadi tinggi tau. Tinggi bila print gambar ni memang grainy lah, tak puas hati kan. Kadang-kadang bayar mahal pun tak berbaloi. Dan selain daripada setting kamera yang kita letak the high standard, lupa nak beritahu, kamera tu, dekat kamera DSLR tu ataupun mirrorless tu, pilih yang dia punya large find tau, ataupun the best setting ataupun the highest setting yang kamera tu boleh bagi. Yang paling tinggi memang RAW lah, tapi RAW tu tak payahlah kita pakai. Biasanya kalau orang yang pakai RAW ni, dia tak tanya dah kualiti apa nak buat print kan, memang dia dah expert lah kan. So untuk yang orang kebanyakan ni, yang hobi ni, yang bukan ilmu fotografi dia tak tinggi sangat, tengok balik buku manual kamera, pakai large find ataupun file yang paling besar bawah sikit daripada RAW. Pasal RAW ni kita kena edit dalam Photoshop. Pasal RAW file ni kita tak boleh nak hantar untuk printing photobook kan. Kebanyakan dia orang tak boleh baca, dia orang boleh baca file JPEG kan. So dapatkan the highest standard dekat kamera tu. ISO pakai ISO rendah. So benda ni mungkin ada yang dengar macam berulang-ulang. Kadang-kadang ada orang tak faham kan macam mana kan ISO rendah tu apa. So lah kalau benda tu masih tak clear lagi apa yang saya cakap ni kan, kena belajar basic fotografi jugalah. Pasal benda ni dia complicated kan. Kalau kita basic tak ada, yang apa yang saya cakap ni you takkan faham. Kenapa nak pakai ISO rendah? Kenapa nak pakai shutter laju? Kenapa nak gunakan file besar bila print? Dia benda tu tak, dia jadi complicated. So orang kata moral of the story, kena basic fotografi tu kita kuat. Bila basic fotografi tu kita kuat, macam mana nak dapat setting yang bagus, yang lain-lain akan jadi mudah. So benda tu dia kena flow, dia kena daripada A to Z. Contohlah, setting kamera kita dah okey, higher standard, ISO dah rendah, gambar sharp apa semua dah. Tapi bila nak buat print photobook ni, kita pilih paper yang low quality punya kan. Dia ada mungkin ada setengah-setengah company dia ada offer 1, 2, 3 choice pilihan paper kan. Kita pilih yang low quality punya paper juga. Low quality punya paper kan. So no point juga. Maksudnya kita nak jimat, nak murah kan. So kita setting kamera paling tinggi, orang kata apa, paling tinggi punya setting, paling highest resolution, highest quality. Tapi bila output dia kita boleh paper, kita pakai paper yang jenis murah ni lah. So tak ada maknanya. Tak ada maknanya maksud tu lah, yelah tak berbaloi lah kita dah setting tinggi dekat kamera, apa semua dah cantik lah, gambar dah sharp lah. Bila pilih paper dekat photobook ataupun mana-mana company, kita pilih yang murah. Pasal pun yang murah, bila banyak space dia murah lah kan. Macam saya kalau untuk buat photobook ni, walaupun photobook di Blurb ni ataupun di Photobook Malaysia, saya pilih yang premium paper tu. Kalau kita pergi pilih premium paper ni, kata glossy ke, biasanya saya pilih matte lah kan. Matte ni dia tak, macam kalau dah lama pun dia tak melekat. Matte dia macam ada texture sikit tau, halus lah texture dia. Dia bukan glossy. Cuma beza matte paper ni, warna dia tu kurang
berkilat lah. Dia kurang menyerlah, tak ada macam merah sangat kan. Dia agak, bukan dull, dia agak fade sikit lah. Dia maksudnya, dia macam, kalau tengok dalam skrin ni, komputer ni mungkin tak jelas sangat lah, ataupun skrin telefon, dia macam mute sikit tau. Maksudnya merah dia tak terlalu garang. Kalau kita pilih matte paper, kalau kita pilih glossy paper, memang warna merah dia menyerlah lah. Warna-warna dia striking. Cuma itulah, matte paper ni dia kadang-kadang lama-lama tu kalau kita letak buku bertimpa-timpa macam ni, dia melekat. So matte paper ni dia ada macam texture sikit. Bila dia ada texture, dia ada ruang-ruang udara kan, walaupun halus, dia jarang melekat lah, susah nak melekat. Pasal tu saya pilih matte paper. Dan matte paper ni dia macam, kualiti dia macam kita pakai filem tau. Dia tak terlalu sharp sangat tau. Gambar tu sharp, tapi maksudnya dia bukanlah tajam, sebiji-sebiji, halus-halus tu. Dia macam, siapa yang biasa tengok gambar-gambar lama dalam magazine lama ataupun buku coffee table lama yang pakai filem tu, dia akan tahulah apa maksud saya tu. Dia ada macam the grain sikit tu. Saya suka efek-efek macam tu. Macam ni lah. Jadi kalau tengok kalau ada peluang tengok buku saya ni, dia macam ada grain. Dia macam pakai filem tu. Tapi semua gambar ni saya pakai digital. So maksud dia macam saya bagi tadi lah, dapatkan standard paling tinggi yang kamera kita boleh bagi. Dan bila nak print pula, pilih yang kedekut lah. Maksudnya bukanlah kita nak print hari-hari kan. Dalam setahun mungkin satu photobook je, ataupun dalam setahun 2 photobook, ataupun 2 tahun 1 photobook kan. Apa salahnya kita belanja lebih sikit lah untuk family ke, atau untuk diri sendiri kan, gambar untuk diri sendiri. Pilih premium paper yang paling bagus yang dia boleh bagi. Dan lagi satu, kalau boleh pilih yang photobook yang besar macam ni lah. At least 8x10 ataupun 8x12 kan. So maksudnya tak berbaloi, kita dah setting kamera ngam-ngam kau macam cantik punya, print 4R ataupun print size yang kecil kan. So lepas tu tanya nak dapat highest quality macam mana. So no point lah, tanya-tanya macam nak print billboard, tapi nak print besar ni. So tak ada makna lah kan. So maksudnya itulah, daripada mula sekali, maksudnya daripada mula kita setting kamera tu, sampailah pemilihan paper untuk printing photobook ni, semuanya kena A grade lah kalau kita nak dapat hasil yang bagus. Jangan kita pilih sini bagus, yang last ni kita nak jimat. Dia tak jadilah macam tu kan. Okay lah, kalau ada masih lagi tak jelas, tak clear macam mana nak dapat detail tu kan, pasal tentang perkongsian photobook ni saya dah buat dah sebelum ni kan. So kalau dia nak tanya lagi tentang apa benda yang masih tak jelas lagi kan, boleh tanya saya lah. InsyaAllah kalau ada benda yang dalam pengetahuan saya boleh jawab, saya boleh kongsi, saya beritahu lah. Okay, jumpa lagi.